Assalamualaikum warahmatullahi. Rasanya semua tahu, antara perkara pertama yang berlaku sejurus selepas Tan Sri Muhammad Khalid Nordin mengambil alih jawatan selaku Menteri Pendidikan Tinggi ialah pemendekan tempoh jawatan Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah selaku Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM. Pemendekan jawatan ini sebenarnya telah pun mencetuskan sedikit gegaran dalam fraternity pendidikan negara, apatah lagi di kalangan rakyat biasa. Ini kerana Profesor Dr. Haim memang dilihat sebagai seorang Naib Chancellor yang begitu cakna kepada para pelajarnya dan dilihat sebagai seorang yang begitu kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apatah lagi, Profesor Dr. Haim baru sahaja setahun menjawat jawatan selaku Naib Chancellor UUM. Menurut alasan yang agak rasmi diberikan oleh Khalid Nordin, Profesor Haim dibentikan ataupun dipendekkan tempoh jawatannya kerana terdapat aduan-aduan tertentu atas dakwaan salah laku dan sebagainya. Tetapi, adakah itu yang sebenarnya terjadi? Perkara yang saya sampaikan ini diberitahu kepada saya oleh sumber dalaman UUM itu sendiri. Jikalau alasan Khalid Nordin untuk memendekkan jawatan Profesor Dr. Haim Hilman adalah kerana beliau mendapat banyak aduan disiplin, soalnya, mengapakah hingga ke hari ini Profesor Dr. Haim tidak pernah diberi ruang untuk membela diri, bahkan tidak pernah diberi ruang untuk bertemu dengan menteri itu sendiri untuk menjelaskan keadaan, apatah lagi untuk bertanyakan apa aduan yang telah dikenakan terhadap beliau. Tidak pernah sama sekali. Profesor Dr. Haim difahamkan telah beberapa kali cuba untuk mengadakan pertemuan dengan menteri tetapi gagal sampailah ke hari ini. Jadi alasan Khalid Nordin bahawa konon-kononnya ada aduan terhadap Profesor Dr. Haim menyebabkan beliau terpaksa mengambil tindakan memendekkan jawatan beliau, alasan itu boleh dikatakan tidak begitu kukuh sebenarnya. Kerana hingga ke hari ini tidak pernah dipastikan langsung apakah aduan-aduan tersebut dan adakah tindakan yang diambil itu berpadanan dengan aduan tersebut. Kerana apa? Kerana Dr. Haim sendiri pun tidak pernah berpeluang bertemu dengan menteri. Difahamkan kepada saya, seminggu selepas Khalid Nordin naik selaku Menteri KPT, Dr. Haim telah pun diarahkan untuk resign daripada jawatan beliau. Tetapi beliau tidak mahu. Beliau masih lagi banyak perkara yang hendak dilakukan dekat UUM. Banyak sekali pembaharuan dan juga pembaikpulihan dalam UUM itu sendiri yang sedang dan cuba dilakukan oleh Profesor Dr. Haim. Tetapi di sebalik keengganan Dr. Haim untuk melepaskan jawatan, KPT telah pun publish surat pemendekan jawatan beliau dekat social media. Dan ini menyebabkan Dr. Haim tidak ada pilihan lain selain daripada akur dengan arahan untuk meletakkan jawatan beliau, seterusnya memendekkan tempoh lantikan beliau selaku Naib Chancellor UUM. Soalan timbul tuan-tuan dan puan sekalian. Apakah yang menyebabkan Dr. Haim ini seolah-olah hendak dibuang dan juga diketepikan oleh KPT itu sendiri? Saya difahamkan, sepanjang Dr. Haim memegang jawatan selaku Naib Chancellor UUM, banyak sekali pembongkaran-pembongkaran dan juga pendedahan-pendedahan serta pembaikpulihan yang cuba dilakukan oleh Dr. Haim terutamanya berkaitan dengan ketirisan dan juga penyelewengan yang berlaku dalam UUM itu sendiri from top to bottom. Antara penyelewengan dan juga perkara-perkara yang tidak bagus yang didedahkan dan juga dibongkarkan oleh Dr. Haim ialah ketirisan kontrak penyelenggaraan UUM yang bernilai puluhan juta ringgit setahun. Difahamkan, ada kontraktor yang tetap dibayar secara penuh untuk penyelenggaraan walaupun ketika PKP dan perkara ini sudah pastilah mendatangkan kerugian kepada UUM itu sendiri. Dr. Haim juga dikhabarkan telah membongkar dan cuba untuk memperbaiki ketirisan penyelenggaraan padang golf UUM. Bayangkan, penyelenggaraan padang golf itu bernilai lebih kurang 1.2 juta ringgit setahun. Tetapi hasil yang didapati setiap bulan daripada padang golf tersebut adalah hanya di antara RM500 ke RM6,000 sebulan sahaja. Kalau RM6,000 sebulan, setahun baru berapa? Sudah pastilah tidak mampu untuk menampung kos penyelenggaraan padang golf itu sendiri. Rugi sepanjang masa. Jadi siapa yang akan mengalami kerugian jikalau padang golf itu terus mencatatkan negatif? Dr. Haim juga difahamkan telah membongkarkan serta cuba untuk memperbaiki ketirisan dan juga masalah berkaitan dengan akademik. Antaranya pengagihan tugasan pensyarah yang tidak begitu konsisten. Cuba untuk mengatasi masalah klik di dalam kalangan pentadbiran UUM itu sendiri. Cuba untuk mengatasi isu di mana terdapat kumpulan-kumpulan tertentu sahaja diberikan privilege untuk penyeliaan pelajar-pelajar sarjana sehingga menyebabkan kumpulan yang tidak bersama-sama dengan mereka kurang mendapat peluang untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan banyak lagi sebenarnya, jikalau saya hendak disebutkan di sini, saya pastilah akan memakan masa yang begitu panjang.
Pendek kata, Dr. Haim dipercayai bukan dibuang ataupun diminta untuk meletakkan jawatan kerana terdapat aduan masalah disiplin terhadap beliau. Tetapi Dr. Haim cuba disingkirkan kerana beliau cuba untuk membongkarkan masalah disiplin di kalangan sesetengah pihak dalam UUM itu sendiri. Soalan saya kepada Menteri KPT dan juga kepada UUM itu sendiri, adakah perkara-perkara ini benar? Sekiranya kalau perkara ini benar, pastilah ini merupakan satu kerugian yang sangat-sangat besar terhadap dunia pendidikan negara ini sendiri. Seorang yang berintegriti tinggi seperti Dr. Haim diketepikan begitu saja hanya kerana kehendak pihak-pihak tertentu yang tidak berpuas hati dengan apa yang cuba dicapai oleh beliau. Apa-apa pun, saya difahamkan juga Dr. Haim sedang berkira-kira untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap kementerian dan juga terhadap kadar Malaysia. Saya sekadar ingin mengucapkan semoga berjaya kepada Dr. Haim dan juga saya mengharapkan agar tidak lagi berlaku campur tangan politik ataupun apa-apa sahaja perkara yang boleh menjejaskan ketulinan, keabsahan dan juga kemapanan dunia pendidikan negara kita ini, terutamanya pendidikan peringkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.